Universiti Sains Malaysia telah merangka model perkhidmatan bagi memperkasa dan meningkatkan kualiti hidup golongan OKU. Selaras dengan misi transformasi universiti untuk menjadi Universiti Mesra OKU. Program pemulihan dalam komuniti USM PDK di kampus Induk dan kampus kesihatan USM bertujuan untuk mengasah kebolehan dan potensi pelatih agar mereka mampu berdikari dan menyumbang kepada produktiviti negara. Berikut adalah beberapa program yang dilaksanakan oleh USM melalui Pusat Transformasi OKU USM MAIK. Program PDK bermula di Kampus Kesihatan Kubang Kerian dan diperluaskan ke Kampus Induk Pulau Pinang. Program ini diasaskan oleh Dr. Syazwani Drani selaku pengerusi PPDK Kampus Induk USM, manakala PPDK di Kampus Kesihatan USM pula diasaskan oleh Dr. Muhammad Zulkifli Abdul Rahim. Saya Dr. Syazwani binti Drani merupakan pengerusi pertubuhan PPDK Kampus Induk Universiti Sains Malaysia. Saya telah merancang dan merangka untuk menubuhkan PPDK Kampus Induk USM dan ia direalisasikan pada tahun 2019 berdasarkan kepada pengalaman menganjurkan program-program melibatkan komuniti yang kebanyakannya dibiayai daripada grant bahagian jaringan industri dan masyarakat. Berdasarkan pengalaman tersebut, satu kertas kerja telah disediakan untuk penubuhan PPDK Kampus Induk USM. Penubuhan PPDK Kampus Induk telah memberi impak yang sangat besar kepada komuniti Universiti Sains Malaysia dan juga Universiti Awam di Malaysia. USM telah diiktiraf sebagai universiti awam pertama yang mempunyai pusat pemulihan dalam komuniti dan seterusnya menjadi penanda aras kepada semua universiti awam lain di Malaysia. Program PDK USM juga telah menerima geran sebanyak 1.6 juta ringgit dari Kementerian Pengajian Tinggi di dalam rancangan Malaysia ke-12 bagi menambah baik infrastruktur bangunan dan program pemulihan kepada pelatih. Sehingga Disember 2022, seramai 45 pelatih OKU telah mendapat manfaat dari program PDK Kampus Induk USM. Manakala daripada 209 orang yang telah berdaftar di PDK Kampus Kesihatan, seramai 38 orang telah menamatkan latihan dan mendapat pekerjaan. Pelbagai impak positif berjaya ditampilkan oleh program PDK USM. Antaranya ialah penerbitan 8 modul penjagaan anak istimewa yang akan dipasarkan ke PPDK seluruh Malaysia, konsep Training of Trainers dan pengiktirafan sebagai projek USM bertaraf 5 bintang. Kaedah untuk mengajar dan mendidik itu tak sama dengan anak-anak biasa. Jadi cikgu banyak membantulah kami. Dari segi PPDK sendiri banyak menyediakan program-program ilmu untuk ibu bapa macam mana untuk menangani anak-anak ni, macam mana dari segi emosi ibu bapa, macam mana untuk kontrol anak-anak ni, macam mana teknik untuk ajar anak-anak ni ikut macam setiap kekurangan, macam mana cerebral palsy, macam mana autism, macam mana nak treatment setiap jenis keistimewaan masing-masing tu berbeza. Walaupun autism, macam-macam jenis autism yang ada, saya rasa amat bersyukur dan saya doakan PPDK sentiasa terus berjaya, dapat membantu lebih ramai anak-anak istimewa untuk meningkatkan potensi diri. InsyaAllah akan jadi orang-orang yang berjaya satu hari nanti di masa depan. Program modifikasi kerusi roda USM RICD adalah model perkhidmatan kerusi roda kepada golongan OKU yang mempunyai masalah mobiliti. Ianya dijalankan oleh Pusat Transformasi OKU, Pusat Pengajian Sains Kesihatan USM dan dimulakan sejak tahun 2013. Pusat perkhidmatan ini menyediakan perkhidmatan konsultasi, pembekalan, modifikasi serta latihan penggunaan kerusi roda. Bagi memperkasa OKU daripada status liability kepada productivity, program latihan pekerjaan OKU Intellect USM telah dijayakan untuk membolehkan OKU Intellect bekerja mengikut kemampuan mereka.
Program ini telah memberi pekerjaan kepada 100 orang OKU yang mempunyai masalah pembelajaran, di mana 3 orang pelatih dari program ini telah berjaya membuka perniagaan sendiri. Universiti Sains Malaysia sebagai sebuah institusi mesra OKU dapat memberikan kesaksamaan, hak dan peluang kepada kanak-kanak OKU bagi penyertaan penuh dalam masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Mereka tidak lagi tertinggal dalam pendidikan dan pendidikan semasa dan mampu berdiri setanding dengan kanak-kanak normal yang lain. Seruan saya agar kita menyokong kumpulan istimewa ini agar mereka tidak lagi rasa tersisih dan memberi acuan yang betul untuk menjadikan mereka kumpulan liability yang memberi produktiviti kepada negara. Di sini saya mengucapkan tahniah dan juga syabas atas kejayaan pihak USM, pengurusi PPDK, jawatan kuasa dan juga petugas-petugas PPDK Induk USM. Atas inisiatif ini berjaya memupuk atau menyediakan satu platform pemulihan terhadap OKU. Jadi besar harapan pihak kami, PPDK ini terus menjadi pusat pemulihan OKU dan diterima oleh masyarakat. Selain visi untuk memimpin kebolehcapaian pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan dalam bidang OKU, usaha USM dalam meneraju program pemerkasaan OKU wajar dicontohi universiti awam lain dalam memangkin dan memperkasa golongan ini untuk tumbuh menjadi model insan negara yang berkualiti.